Syarah. Clear cikgu. Clear Okey, so cikgu rekod dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak bincang 10 soalan. Okey, 10 soalan tajuk keuangan lah. Tajuk keuangan tingkatan 3. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama. Encik Oswald Alfonsus meminjam sebanyak 15,000 dari Bank Yakin untuk memulakan perniagaan tukang jahit di Rawang. Bank mengenakan 5% kadar faedah. So kita highlight dulu 5% kadar faedah sama rata untuk tempoh pembayaran balik selama 5 tahun. Okey, soalan dia berapakah jumlah faedah yang dibayar oleh Encik Oswald Alfonsus kepada pihak bank. So soalan macam ni soalan senang soalan faedah mudah lah. Kalau dia tanya jumlah faedah ni faedah mudah. Okey, apa formula dia dekat sini Ashraf? I sama dengan PRT ya cikgu. Okey, ya I sama dengan PRT. Just kira saja. Berapa faedah? Berapa interest dia? Okey, so P dia ialah prinsipal lah duit yang disimpan. P ni. Okey, 15,000. Rate dia 5%, darab 5%. Okey, darab dengan tempoh pinjaman dia. So 5 tahun. So tekan kalkulator, berapa jawapan dia? Simple soalan dia. 3,750. Okey, 3,750. Simple, senang soalan macam ni. Biasanya kalau soalan macam ni 2 markah lah. Okey, ada formula masuk nilai 1 markah. Jawapan dia 1 markah. Okey, settle soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Puan Emily Francis menyimpan, so dia simpan dekat sini 10,000. Okey, di sebuah bank pada akhir tahun ke-8. Okey, jumlah wang yang terkumpul ialah 19,972.71. Okey, jika pihak bank membayar faedah tahunan sebanyak X% bagi setahun dan di compound. So dia ada perkataan compound dekat sini. Okey, setiap 6 bulan. So bila ada perkataan compound, kita guna formula apa ni? P sama dengan tambah PRT ya cikgu. Okey. So faedah compound dia ada formula dia lah. Dia ada formula dia. Okey, formula diberi ya. Ni formula dia Ashraf. Bila ada perkataan compound, kita guna formula ni. Mature value. Nilai matang. Okay. So M sama dengan, tulis dulu formula. M sama dengan P tambah dengan Okey, P darab dengan. So, cikgu turunkan balik. 1 tambah R per N. R per dengan N. So, dekat sini NT Okey, bila jumpa soalan faedah compound, kita kena cari N dia dululah. Okey, kalau 6 bulan sekali, bermakna berapa kali? Tahun? 2 kali cikgu. 2 kali. Okey, so soalan dia nak apa? Jika pihak bank membayar faedah tahunan. So soalan dia nak faedah dia. Berapa peratus dekat sini? Dia nak rate dia lah. So bagi tahun, bagi setahun dan di compound setiap 6 bulan sekali, hitung nilai X. So boleh cari tak? So M ni nilai matang wang yang terkumpul ni. So masuk formula je 19,992.71 sama dengan prinsipal duit yang disimpan. Okey, 10,000. Okey, 1 tambah dengan rate ni kita nak cari. X ni kita nak cari.
Rate dia. Bahagi dengan N dia dah ada 2. Darab dengan N, T. N dia 2. So kalau tahun ke-8, so T dia 8 lah. Okay, just tekan kalkulator je kita dapat nilai X. Okay, so boleh tekan kalkulator. Mula. Mungkin tadi saya tersilap tekan. Okay, so Pada X 100 dapat dapat 8.84. 0.08 8 berapa? 4 ke 85 ni? 84 Dapat macam ni. cikgu. 84 ni. Okey, so akan dapat jawapan macam ni lah. Okey, 84. So X ni mesti dalam peratus darab 100. So akan dapat 8.4%. Betul? Betul cikgu. Betul kalau kita kira semula dapat tak? 8.4% dapat tak jumlah ni? Kita kira semula. M sama dengan 10,000 bahagi dengan 1, darab dengan 1 tambah X dia 8.4% bahagi 2 kuasa dengan 16. So akan dapat jawapan akhir dia macam ni. Senang je. Cuba dulu soalan yang ketiga ni. Ada perkataan compound tak kat sini? Ada cikgu. Ada. Okey, faedah dia 2% di compound setiap suku tahun. Maksudnya berapa kali N dia? 3 suku kali tahun. 3 ke 4? 4 lah suku tahun. 4. 4 suku Suku kan 1/4. Oh ya. 1/4 suku. Kan? 1/2 setengah. 3/4 3 suku. Dia macam tu. 1/4 daripada 12 ialah 4 lah. Okay, so N dia dah dapat dah. Okay. So berapa deposit Puan Nuraini mitis sekiranya wang yang terkumpul pada akhir tahun ke-5. So ni duit dia. Okey, boleh kita masuk formula. Tulis dulu formula. Apa formula dia? M sama dengan M sama dengan P 1 tambah R per N kuasa N T. So formula. Masuk nilai. Okey, sekarang ni duit yang dikumpul berapa? 77. So match value lah duit dia ni. 7734.26 sama dengan soalan dia nak berapa deposit ni? Principal dia nak P ni. Okey, 1 tambah dengan rate dia 2%. Bahagi dengan N dia 4 kuasa 4. Ni tempoh T dia berapa? 5. Sama juga tekan kalkulator. Sisah dapat jawapan. Tekan kalkulator. Kenapa cikgu tekan tak dapat tadi Okey, cikgu tekan lagi sekali. 26. Awak pakai kalkulator biasa ke kalkulator Classwiz ni? Saya guna Classwiz. Sama je. Classwiz Ya. Okey, so 1 tambah dengan bracket 2 per dengan 100 ataupun 0.02 tu senang. 0.02 per dengan 4. Okey. Lepas tu tutup bracket yang besar. Kuasa 20. Shift soft. Nampak jawapan dia? Dapat cikgu. 699.99. Okey, jadi kalau kita berunda dia jadi 7,000 lah. Ya. 7,000. So clear. Senang je soalan ni. Okey, kita cuba lagi. Soalan nombor 4. Okey, Puan
Peliton membeli 1000 unit saham syarikat. Okay, Peliton dengan harga RM2. So dia beli 1000 harga RM2 pada akhir tahun. Okey, syarikat Peliton membayar dividen 20 sen setiap unit kepada semua pemegang saham syarikat. Pada tahun berikutnya, Puan Zainul menjual semula saham yang dipegang. Okey, apabila harga saham tersebut meningkat kepada RM2.20 seunit. Itu nilai pulangan pelaburan. Apa formula ni, pulangan pelaburan? Tak pasti cikgu. Pulangan pelaburan ni ROI ROI. Okey, jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100. Okey. So sekarang ni kita tengok jumlah pulangan dulu Okay, sekarang ni dia beli 1000 unit saham dengan harga RM2. So berapa? 2000. 2000. Ni modal dia lah. Modal 2000. Okey, lepas tu bila dia dah naik 20 sen, okey, dia jual. Maksudnya kalau RM2.20 darab dengan 1000, dapat 2200. 2200. So berapa nilai pulangan dia? 200. 200. So kalau kita masuk dalam formula dia 200 bahagi dengan nilai pelaburan awal dia 2000 darab dengan 100. Perlu kira sekalian dividen cikgu? Dividen dia tak perlu. Rasanya macam ni je formula dia. Oh, okey. Dividen tu maksudnya dia punya untung ya? Untung dia. So dia untung 200 Dia untung 200 Dia untung, lepas saya kira daripada 2400. Okey, 400. Memang dia untung 400. Macam mana dapat 400 tu? Saya 2000 darab 20 ke... Oh, yang ni 1000 Kenapa 2000 Ashraf? Saya nak kira dia punya Modal dia dividen 2000. Macam mana nak kira dividen dia? Kalau Kira macam mana? 20 Jawapan dia sen. memang 400. Saya darabkan je. Darab dengan 20. Tapi kalau 2000 darab 0.20 pun dapat 400 juga. 20 sen. Yang ni dapat 400 ni? Tak dapat. Yang mana? Yang cikgu kira ni tak dapat. Jumlah pelaburan awal. Sekejap kita tengok. Jumlah pulangan dia maksudnya apa cikgu? Okey, kita tengok kat sini Ni step dia. Okey, modal awal yang ni. Okey, dividen dia berapa? Ni dividen dia 5% daripada tu. Soalan kita tak ada dividen kan? Ada dividen? Ada cikgu. Dia membayar dividen sebanyak 20 sen seunit. Okey, maksudnya 20 sen seunit kena tambah dengan dividen lah. Dia maksudnya dia akan jadi macam ni. Kita tulis mula. Ni yang jawapan full lah. Jumlah pulangan dia yang ni kita dapat 200. Okey. Mesti tambah dengan dividen dia. Dividen dia 20 sen. 0.2 darab dengan 1000 lah modal dia. Baru kita bahagi dengan nilai pelaburan awal dia. Ada labur 2000. So baru dapat 400. Jawapannya 400 ni. Boleh? Boleh? Tekan kalkulator dapat jawapan? Sekejap je. Nilai pulangan ada jumlah pulangan.
Nilai pulangan dia just tambah je. Kalau nilai pulangan pelaburan. Betul. Kaedah dia macam ni. Okey. Ashraf, dia macam ni. Ya. Dia macam ni. Okey. So, kalau nilai pulangan okey, kita akan kira yang atas sajalah. Kita akan kira yang ni je. 200 ni yang ni Kalau cikgu tulis full RM2 darab dengan 1000. Okey, tolak dengan RM2 darab dengan 1000. Okey, so kita tambah dengan 0.2 darab dengan 1000. So jawapan awak akan dapat 400. Okey, cuma bila kita tengok hitung nilai pulangan pelaburan. Kalau pulangan pelaburan mesti ROI. ROI ni diukur dalam ratus. Jadi 400 bahagi dengan 2000 darab dengan 100. So dapat berapa persen? Dapat 40 bahagi 2 20. Betul? 20. Ya. 20%. Kalau soalan dia tanya nilai pulangan 400. Kalau dia tanya pulangan pelaburan mesti dalam ROI. Kalau kita rujuk buku teks ni lah, nilai pulangan pelaburan mesti ROI. Boleh? Boleh cikgu. Okey, cuba lagi satu tengok soalan yang kelima. Yang ni senang lah. Cik Iskandar membuat pinjaman peribadi sebanyak RM20,000 dengan kadar faedah dia 4%. Okey, tempoh bayaran balik 10 tahun. Berapa angsuran bulanan yang patut dibayar? So angsuran bulanan ada dalam formula Sudah? Formula ni angsuran bulanan ni jumlah bayaran balik ni. Okey, sama dengan pilih formula dulu. P tambah PRT. Okey, sama dengan P tambah PRT. Ini angsuran bulanan bayaran balik. So berapa prinsipal dia? RM20,000. Tambah dengan RM20,000. Yang ni mesti bracket lah. RM20,000. Okey, rate dia berapa persen? 4%. T dia berapa tahun? 10 tahun. So dekat sini dapat berapa bayaran balik dia? Dapat RM28,000. RM28,000. Okey, ni bayaran balik. Soalan ni berapa angsuran bulanan dia? Berapa sebulan? Kalau 10 tahun berapa bulan? 120 bulan. Okey, darab dengan 12 120 bulan. Okey, jadi bulanan tu berapa? Jadi 233. Okey, so clear. 233.3. 233.33. Senang soalan ni. Formula dah ada. Okey, tengok soalan nombor 6. Yang ni clear? Clear cikgu. Okey, soalan nombor 6. Puan Balkis membuat pinjaman peribadi. Okey, sebanyak RM8,000 dari Bank Sentosa dengan kadar faedah 4% setahun atas baki. Tempoh bayaran balik selama 4 tahun. So sekarang ni dia buat pinjaman peribadi. Apa maksud pinjaman peribadi Pinjaman untuk tempoh yang singkat Nanti kita tengok definisi dia lah.
Okey, kadar faedah dia 4%, setahun atas baki. Tempoh bayaran balik selama 4 tahun. Manakala angsuran bulanan sebanyak 110. Hitung kadar faedah yang perlu dibayar dalam masa 2 bulan. So kalau bulan pertama dulu. So berapa persen rate dia, Ashraf? 4%. Okey, jadi 8,000 darab dengan 4%. Berapa interest dia? 320. 320. Ni interest dia. Lepas tu darab dengan, dia kaedah dia macam ni ya. Kalau kita tengok formula dia kan, dia mesti darab dengan, sekejap, dia tunjuk. Apa kita bincang. So kalau dekat sini, dia mesti kena kira 8,000 yang pertama ni. Ni duit yang dipinjam lah. Kita tambah dengan interest dia lah. Interest dia 4% darab dengan 8,000 tadi ya, 360 hak. Mesti darab dengan 1/12. Kenapa 1/12? Sebab dia bulan yang pertama. Cuba kira kat sini dapat berapa? Apa dah interest dia? 8026.27. Dapat je. Dapat Ni bulan pertama Ashraf. Kalau bulan kedua, tukar dia punya peratusan je. Bulan kedua kena kira dulu. Sebab sekarang ni dia bayar sebulan 110. Okey, kena kira atas baki dia. Sebab personal loan ni, pinjaman peribadi ni kira atas baki. So mesti 8026.27 tolak dulu dengan 110 yang dia bayar. So dapat apa sini? 7916.67. So jadi yang kita kira interest dia tu. Yang ni kita kena kira yang kita dapat ni. Yang ni yang kena kira balik kaedah yang ni. Kira balik kaedah dia. 87916.67 kita tambah dengan rate dia berapa persen? 4%. Darab dengan nilai dia ni, darab dengan 12. 16.67 darab dengan 1/12. Kenapa 1/12? Sebab setiap bulan. Okey, so kira dapat 7943. 33 sen. 7943 point 33 sen. 33 Ya. Cikgu dapat 0.6. Okey, tak apa, 33 sen. 33 sen. Okey, so yang ni baki yang dia ada lah. Ni bulan pertama, yang ni bulan kedua, yang ni soalan dia hitung faedah yang perlu dibayar untuk 2 bulan tu. So macam mana kita nak kira? Bulan pertama berapa faedah dia bulan pertama? Bulan pertama 8026. 8026 ni loan dia. Ni faedah dia yang belakang ni Ni faedah dia. 26.27 ni faedah. Tambah dengan bulan kedua berapa faedah dia? Dan ni tadi berapa faedah dia? 7943.
Ni total. Yang ni Oh. kat sini. Kat belakang. Ni yang cikgu highlight dekat sini ni ialah faedah ni. Ni faedah. Ni faedah. Sekejap ya. Uh, 2639 sen. 26 26.39 sen. 39 sen. So ni ialah faedah dia. So berapa faedah dia untuk 2 bulan? RM52.66. Berapa? RM52.66. RM52.66. 66 sen, sorry ya. Okey. Boleh? Rasa-rasa boleh kira tak macam ni? Kalau bulan ketiga, Ashraf, kalau cikgu tambah lagi, kalau bulan ketiga, kita ambil yang ni, kita tolak dengan Tolak dengan 110. tolak 110. Lepas tu Betul. dapat nilai dia, lepas tu baru kira guna kaedah yang ni. Ya. Boleh? Dia macam tu. Soalan faedah bulanan ni. Boleh? Boleh. Nanti cikgu videokan lah yang ni. Nampak menarik soalan dia ni. Okey, soalan nombor 7. Okey, berikut merupakan risalah promosi yang ditawarkan oleh syarikat Seng Hong. Okey, so dia ada TV, tawaran dia, harga tunai dia 4,000. Ansuran bulanan dia 120 darab dengan 36. So berapa kalau dia buat ansuran bulanan? Tolong kira 120 darab dengan 36 ni. Dapat 4,320. 1,320. So kalau bayar bulanan yang ni, kalau beli tunai yang ni ya. Okey. Perbualan berikut antara Masnah Rasam dengan Nana Aliong selepas mereka meneliti risalah promosi di atas. Nana Aliong, saya hendak membeli televisyen seperti di dalam risalah di atas secara ansuran kerana bayaran bulanan adalah rendah dan saya mampu untuk membayarnya. Okey, Masnah Rasam, saya ingat lebih baik anda membeli secara tunai berbanding dengan ansuran. Secara ansuran lah. Apa pandangan anda? Apa pandangan awak, Ashraf? Tentang pendirian Masnah Rasam. Pendirian awak. Ya. Apa pendirian awak? Elok dia beli tunai lah, betul? Ya, betul. Kena tulis macam tu. Okey. Kenapa kena beli tunai? Sebab ansuran ni jumlah dia 4,320. Okey, Beza 320. Beza 320 ataupun tunai kerana tiada faedah lah. Tiada faedah. Okey. So hitung faedah yang dibayar serta kadar yang dikenakan melalui ansuran bulanan. So berapa faedah dia? Kita dah kira tadi. Berapa faedah dia? 320. 320. So awak kena kira lah 4,000 faedah dia. 4,000 kalau beli cash tolak dengan 120 darab dengan RM36 tadi. So kita akan dapat 320. Ni faedah dia. Kalau kadar faedah? Darab 100. Darab 100 ke? Okay. Kadar faedah. Berapa persen? Kadar faedah kan kita guna kadar faedah mesti per PRT. 100. IPRT pun boleh. Okey, ataupun kita kira terus. Faedah darab dengan 4,000 sama dengan 320.
So faedah dia macam tu. Kalau IPRT ni, so kita interest dia 320 lah. P dia 4,000. Rate dia kita tak tahu. X per 100. T dia tahunan. Kalau kita kira kat sini tahunan dia ni 3 tahun ni. 3 tahun. So dapat tak jawapan dia? Dapat berapa persen? Cerah. Dapat. Kalau yang ni, kita kira yang ni dapat 8% lah. Kalau yang ni kita kira je ni. Kalau kita pakai formula ni boleh? Dapat 2.66. 2.67. 67 Sebab soalan cikgu hitung kadar faedah dibayar serta kadar faedah yang dikenakan pembayaran, hitung jumlah faedah, so dah dapat faedah serta kadar faedah yang dikenakan. Sepatutnya dia kena kira macam ni lah. Betul? Ya. So dapat berapa kadar dia? Berapa persen? X tadi? 2.67. 2.67%. Ya. Cuba kira dapat, kira semula dapat nak 320 tu. I sama dengan prinsipal 4,000. X dia ni 2.67% darab dengan 3 tahun. Dapat tak 320? Tak dapat ni. Dapat 320, 40 sen. Ni kalau kira ni. Ya. So kita guna formula ni lah. Guna formula ni tepat ni cikgu potong lah. Tak boleh, kena kira ni. Sebab dia tempoh 3%. 4 sen Dia ni peratus 2.67 ni mungkin 2.66 ke. Dia ada lagi panjang tu. 666. Dia berapa? 2.666 banyak beza 4 sen. Okey, kalau kita buat semakan dia lah. Okey, so settle. Soalan C, sekiranya anda hendak membeli televisyen, apa pilihan anda? Tunai Tunai. Kenapa tunai? Tiada faedah. Simple je. Okey, seterusnya. Soalan 8. Kita nak bincang 10 soalan je. Cik Khaiyal meminjam dari bank desa sebanyak, so dia pinjam daripada bank ni RMX lah. Kadar faedah dia 5%, tempoh bayaran balik 8 tahun, angsuran bulanan dia dah ada 218. Berapa jumlah yang dipinjam? Yang 218 tu nilai matang ya tu? Ni nilai matang lah. Nilai matang ataupun ni bulanan dia. So sekarang ni kalau kita kira simple. Sebulan dia bayar banyak ni untuk tempoh 8 tahun. So berapa? Berapa? 218.75 darab dengan 8 tahun berapa bulan? Yang ni bulanan ni. Jadi 1,750. Setahun tak? Ini saya darab tu 8. Dia tak boleh darab 8, dia darab bulanan tu. Darab dengan 12 dulu, 12. baru darab 8. Baru darab 225. 2,000. Setahun. Okey, kita tulis. Maksudnya nilai matang mature value boleh? Ya. Dia sebenarnya dia kalau macam ni soalan macam ni berapa jumlah yang dipinjam? So sekarang ni kalau 218.75
darab dengan 12 Kalau bulan, darab dengan 8 tahun, berapa tadi? kalau 8 tahun 96 bulan, jadi total dia 21,000. 21,000. Okey, 21,000 ni nilai matang dia lah. Maksudnya macam mana nak kira ni? Ni guna Berapa formula dia mana cikgu? formula formula PRT tu tak boleh. Bayaran balik tadi kot. A sama dengan P tambah PRT. Ni bayaran balik. So kita nak cari P. Ni formula dia bayaran balik tadi. Ingat tak bayaran balik tadi? Ingat cikgu. Ni. Kita nak cari P. Senang lah macam ni. A ni 21,000 je. P tambah dengan P. Rate dia berapa persen? 5%. T tempoh dia 8 tahun. So 8. Boleh kan macam ni? Cuba tekan kalkulator. Sisa-sisa dapat tak? Dapat Dapat tak? 15,000. Ya, betul. Jawapan dia 15,000. So kalau Maksudnya soalan untuk dapat nilai A tu kena A ni bayaran balik. bayaran balik. Bayaran balik. Masa bayaran ansuran tu selama 8 tahun tu lah. Ya, jumlah nilai A. bayaran balik ya. Okey, jumlah okey. selama 8 tahun, betul? Okey. Okey. So sekarang ni kita dah ada beberapa formula dah kita guna tadi Okey, tak apa, nanti kita recall balik. Kita habiskan dulu sampai soalan nombor 10. Soalan 9. Okey, Cik Merugem pinjam bank. Awak cuba dulu. Ni sama juga formula dia. Ya, cikgu. Beliau akan membayar balik 5 tahun dengan ansuran bulanan 320. So sama juga formula dia. A sama dengan P tambah PRT. So bulanan dia 320. 320 darab dengan 5 tahun darab dengan 12 darab dengan 5 tahun. So berapa? 19,200. 19,200. Okey, sama dengan telah meminjam. So dia pinjam dah ada dah P kan. 16,000. Tambah dengan 16,000. Rate dia, soalan dia nak rate ni. Faedah dia, berapa faedah? So kena cari rate dia dulu rasanya ni. Untuk setahun sahaja. Maksudnya dia punya masa dia 1. Kalau yang ni dah 5 tahun dah, yang ni mesti 5, Ashraf. 5 Cikgu andaikan X darab dengan 5 dulu. Cuba kira X Okey. dulu. Kira rate dia dulu. Berapa persen dia? Kosong poin 40. 0.40 ke 0.04? 0.04 darab 100 dapat 4%. Okey. So X ni dapat apa tadi? 0.04. 0.04, betul? Jadi berapa rate dia? 4%. 4%. Ya. 400. Okey, soalan dia nak berapa faedah setahun rate dia. Rate dia faedah interest
Interest. So interest dia berapa faedah setahun yang dikenakan? Maksudnya setahun ni 4% lah. Ya. Macam mana cikgu nak explain kat awak? Soalan ni TP5 ni soalan ni. Semua aras tinggi ni. Oh. So, kalau macam mana? Cerita sikit. Maksudnya kalau dah kira darat dengan 5 tu, kira macam dah setahun dah lah. Maksudnya. Dah setahun dah. Ya, betul. Ya. Okey. Okey, dah setahun dah. Betul? Maksudnya cuma masukkan nombor je lah dalam formula. Ya, Tu dapat betul. jawapan. Okey. Tu dapat jawapan. Okey, cuba lagi satu soalan last kita. Ni beza ni, senang beza ni. So, Safiah pinjam 12,000, faedah 3%. Untuk tempoh 5 tahun. Okey, manakala Syafiqah 45% selama 5 tahun. Nyatakan beza. Kena tolak faedah interest lah. I sama dengan PRT. So kira dulu Safiah dulu. Berapa interest dia? Rate dia 5%. Darab dengan 5 tahun. So berapa Safiah dapat? Dapat 1,800. 1,800. Ya. Ni faedah dia lah. Okay, kalau Syakira kira Syafiqah. Syakirah pula Syafiqah. 2,160. 2,160. So kalau soalan ni dia tanya apa? Beza. So apa beza dia? Tolak je lah. Macam mana awak dapat 2160 jawapan cikgu lain? I sebenarnya PRT tu P dia pinjam 12,000 kan? Rate dia ni berapa persen ni? 4.5. 4.5%. Darab 5 tahun. So dapat apa? 2,700 ya cikgu. 2,700. So kalau dia tanya perbezaan, beza mesti besar tolak kecil lah. Ya. 1,800. So kita akan dapat 900 beza dia. Boleh? Boleh cikgu. Okey, so habis 10 soalan. Okey, so kita tengok balik formula daripada awal tadi. Okey, IPRT, faedah mudah. Ini clear Clear cikgu. Okey, compound, faedah compound. Clear. Formula diberi. Ni nilai matang duit yang lepas dia simpan tu dah dapat yang ni So kalau kita tengok soalan ni dia tanya rate dia berapa persen. So rate dia just tekan calculator je lah. Okey. Soalan yang ketiga. Ni sama juga. Dia tanya berapa pinjaman dia. Ni nilai pulangan. Tadi cikgu highlight apa Pulangan kita just tolak je kan. Ya. Okey, tapi kalau dia tanya Roy, nilai pulangan pelaburan mesti dalam persen lah. Mesti guna formula ni. Jumlah pulangan bagi pelaburan awal darab dengan 100. Cikgu, nilai pulangan ni apa tolak apa cikgu? Nilai pulangan ni keuntungan tambah dengan dividen. Okey. Untung daripada dia jual ya? Ya, macam ni kan. Macam ni dia jual, dia untung 200. Ya. Tambah dengan dividen dia 100. So nilai pulangan ni. Okey.
Okey, kalau dia tanya pulangan pelaburan, baru kita bahagi dengan nilai pelaburan awal dia 2,000, bahagi darab dengan 100. Okey. Okey. So settle soalan ni bayaran balik lah. Bayaran balik. Kalau dia tanya ansuran bulanan, mesti bahagi dengan 12 lah kan setahun. Kalau soalan ni berapa tahun ni? 10 tahun, 120 bulan. Okey. So yang ni kena kira setiap bulan. Yang ni special sikit soalan dia. Untuk soalan 6 ni ada formula cikgu? Untuk soalan 6 ni dia tak ada formula ni. Cuba Ni kalau kita formula ni prinsipal. Ni rate. Ni tahun. PRT juga ni. I sama dengan PRT. Cari interest. So interest dia banyak ni. So berapa jumlah hutang dia? Tambah dengan principal semula kan. So ni jumlah hutang dia. Okey, lepas tu bulan yang kedua dia kata selepas ansuran bulanan dia 110 bulan yang kedua dia bayar so banyak ni. Ni sama dengan IPRT juga. So interest dia banyak ni tambah dengan ni. So dapat dia kena bayar banyak ni. Maksudnya bulan pertama dia kena bayar banyak ni. Bulan kedua dia kena bayar banyak ni. Kalau cikgu sambung lagi, dia ada lah. Dia makin bertambah dia macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Sebab sekarang ni kadar faedah 4% setahun atas baki ni. Dia bukan rate yang tetap. Kalau rate yang tetap, kita kira sekali dah. Cukup. Rate yang tetap. Yang ni di atas baki. Atas baki ni setiap bulan. Tolak 110, kira lagi. Tolak 110, kira lagi. Dia macam tu. Okay. So yang ni common sense lah ni. Okay, yang ni bayaran balik. Okay, seterusnya ni pun bayaran balik juga. Formula ni kena tahu lah guna. Okay, dan last kali perbezaan. Okay, settle bahagian yang pertama. So sejam lah bincang. Okay, so